Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan kita pada malam ni. Saya cadang kuliah maghrib ni habis betul-betul azan kita berhentilah. Sebab pukul 9 dah dengar pengumuman daripada PM kan. Kalau kata perintah berkurung, sempatlah pergi Tesco je tak? Sempatlah beli barang sikit kan. Orang kata panic buy. Pembelian panik. Buka dompet, duit kosong lagi, panik ke tak? Buka dompet tengok, kosong pula duit aku. Lagi panik sebenarnya. Saya cadang duk berhenti gitulah. Tengok kepada beberapa negeri lah. Johor, tadi tengok dalam grup tadi, Johor dah mula stop. Surau masjid dah mula stop daripada aktiviti. Wilayah dah tentu dah. Lepas tu Negeri Sembilan kan, Sembilan. Saya baru ni hari Ahad ni pergi buat medical check up di klinik Hussein On. Bukan benda pun, rezeki Allah Ta'ala panggil pergi haji tahun ni lah. Alhamdulillah. Lepas pergi haji tahun ni, pergilah buat medical check up kat Hussein On tu. Benda pertama, COVID-19 lah semua orang tu. Dia akan tanya dua soalan. Satu, ada tak pergi negara yang kena wabak COVID-19. Yang kedua, ada tak pergi ke Masjid Seri Petaling hari tu. Dua tu lah. Saya katalah, batuk saya tak elok lagi balik umrah hari tu. Bila kena tu, dia kata masa umrah tu tak ada apa tu cik, dia kata. Dia dalam masa 14 hari. Cerita yang kena dalam masa 14 hari itulah dia kata. Saya sebenarnya lebih kepada nak kawal benda ni, lebih kepada orang yang memang ada simptom tu, dia kena pergi ke klinik, tanya doktor macam mana. Itulah. Kalau doktor kata kuarantin lah. Yang 5,000 orang yang pergi Masjid Seri Petaling tu kan, tabligh tu, dia kena kena semuanya pergilah buat check up kan. Kalau tak, sian pada orang lain sebenarnya. Macam kita lah, kalau kita dah tentu demam, batuk, semuanya datang surau lah. Nampak dekat luar tu ada hand sanitizer kan. Semua orang yang masuk kena guna benda tu. Lelaki perempuan kena guna benda tu. Sebelum masuk aja guna benda tu, supaya bila kita menyentuh apa-apa dalam ni, kuman dekat luar tak bawa masuk ke dalam. Itu penting ada benda tu. Kita ni kena ikut betul-betul langkah pencegahan. Ikut betul-betul. Orang yang demam, batuk, sesama, stay. Melainkan kalau memang dia dah dapat, doktor kata tak ada apa, okey lah. Yang keduanya, kita ikut langkah pencegahan. Masuk, pakai hand sanitizer. Memang harga mahal sekarang. 500 ml paling murah pun RM30. Saya jumpa lah RM30. Benda ni kena ada kat rumah masing-masing. Letak dekat pintu rumah masing-masing. Bila masuk ke dalam rumah, pakai benda tu. Carilah benda tu kalau ada. Jangan curi seorang punya, dah lahir tak kan. Dia tengok tak ada siapa kan.
Surau tu ada kan, dia ambil pula kan. Rumah saya memang ada lah, kita orang beli tu kan. Tu je lah. Risau memang risau, tapi janganlah sampai risau kita tu ke surau pun tak nak, nanti payah tu. Kalau saya tanya saya lah kan, jelah hak masing-masing, tak nak salam ke apa terpulang, tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau katalah, jelah kita sebab tak boleh nak kawal orang yang datang kan. Kalau kata kuliah tu nak batal apa semua, saya rasa macam tak patut batal pun tak apa. Pasal memang yang datang kuliah bukan ramai pun, sikit je orang sebenarnya. Ini aja apa. Bukan macam sembahyang Jumaat. Duduk pun jauh dengan ustaz kan, macam mana tak. Jauh nak kena tu pun, risaulah. Jauh betul duduknya, mana nak kena. Bukan setakat 2 meter ni, 10 meter dah jauh. Adalah orang buat lawak dalam grup parenting saya lah. Orang kata apa, ada satu cara nak bagi orang jauh dengan kita. Ini memang penawar yang paling bagus ni. Apa dia kata? Makan petai dia kata. Kau makan je petai, dia kata 2 papan pagi, 2 papan petang, dah confirm orang tak nak dekat kat kau, dia kata. Bau busuk tu, dia kata. Tuan muslimat, malam ni kita tengok pukul 9 malam kan. Saya kata kita habis betul-betul isyak, dengarlah pengumuman tu. Kalau kata betul besok ada perintah berkurung lah kan, sama-sama lah beli barang kat kedai tu ha. Janganlah pula orang kedai naik ke barang kan. Itulah perangai kitalah nanti tu. Tapi wallahualam, sebab di tempat kita sekarang ni di Malaysia tak ada lagi kematian. Memang kes 500 lebih kes. Kes tu 500 lebih kes. Dia kemuncaknya sebab yang grup tabligh itulah kan, 100 lebih tu. Yang apa naik tinggi tu kan, dia punya graf dia meningkat. Itulah, tapi kematian tak ada. Sebab so far masih terkawal. Even dekat ICU yang 5 orang tu pun sekali 9 orang ICU. Masih lagi terkawal. Kalau baca kes di Itali yang naik mendadak, Itali setiap hari 100 lebih, 100 lebih, 100 lebih. Itali ni yang kena sebab kalau tengok kes data yang banyak kena orang tua-tua, umur yang 50-60 tahun ke atas, yang memang dah ada penyakit. Orang Itali ni rajin berjogging. Bila dah kena benda tu, berjogging lagi. Itulah masalah dia, yang mudah tersebar tu. Setiap hari akan kena 100 lebih, 100 lebih gitu. Susah nak kawal. Kerajaan lambat bertindak. Kerajaan kita ni bertindak cepat dah sebenarnya. Cumanya kita tak nak bagi nampak, saya lah kan, tak nak bagi nampak benda tu menyebabkan huru-hara tu je. Itu pun orang kata kan, orang grup share dalam grup gambar orang shopping barang kan, dekat Maidin lah, dekat Aeon lah, menakutkan benda tu. Dan memang ada tempat-tempat pun yang orang jadi macam panik kat situ. Tadi sebelum datang kat sini saya tengok lupai saya kan, apa isi dalam tu kan. Oh ada nugget, okey lagi kan. Kata rumah ikan berapa ekor dalam tu? Ada 5 ekor. So kena ingat, sehari kita masak seekor ikan je, saya kata. Belah 5 bagi nak beranak 5 orang kat rumah tu. Panik kita ni. Tapi saya so far, saya kata kat isteri saya lah, borak gitu. Betul, memanglah kita kena risau kan. Tapi buat masa ni saya tak risau mana lagi lah. Saya belum rasa risau mana lagi lah. Walaupun benda tu menakutkan, masih lagi lah saya ni, macam saya sebut tadi lah, ikut langkah pencegahan. Lepas tu hidup macam biasa. Hidup macam biasa. Risaulah pasal mati kan. Tak kena COVID-19 mati juga orang kata kan. Cumanya kita risau benda tu lah. Tuan-tuan, dah banyak dah ustaz cerita pasal penyakit-penyakit ni akhir zaman. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Al-Bazzar dan juga Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Bazzar dan juga Al-Baihaqi, satu hari Nabi kumpul dengan kumpulan orang muhajirin. Nabi bercakap dengan muhajirin, dan Nabi berdoa untuk muhajirin. Tuan-tuan, muhajirin ni kita ingat muhajirin ni orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tu muhajirin. Satu hari Nabi duduk dengan muhajirin. Nabi kata dekat muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisalin idza batulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna adada minha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wahai kaum muhajirin, rabunlah mata tak nampak dah. Saya malu pakai spek ni. Dah tua dah, ya Allah. Buku pun kecil pun dah nampak dah, ya Allah. Umur 40 kan. Tua saya dah tak kan. Awak sokan nak pakai spek, tapi dah baru nampak. Nabi kata, wahai kumpulan muhajirin, 5 perkara jika ditimpa balaknya, sedangkan aku berlindung diri kepada Allah agar tidak kamu berada pada waktu itu. Kata Nabi kepada muhajirin, Nabi kata dekat muhajirin, dan akan ada satu zaman kaum ini akan ditimpa bala oleh Allah Ta'ala. Allah akan timpa bala bencana pada satu kaum. Dan kata Nabi, aku berdoa kepada Allah, minta perlindungan agar kamu tidak berada pada waktu tersebut. Nabi kata, ya Allah, kalau balak ni ada, ya Allah, bencana ni ada, ya Allah, mudah-mudahan muhajirin tak kena benda ni, ya Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, punya sayang Nabi kepada muhajirin. Kenapa Nabi terlampau sayang kepada muhajirin? Allahu Akbar. Sebab perjuangan, pengorbanan muhajirin. Hidup muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, hidup dia bukan untuk dia, hidup dia untuk agama. Walaupun Abu Salamah terpaksa berpisah dengan isteri dan anak sewaktu hijrah ke Madinah, beria dia bawa anak isteri nak hijrah ke Madinah, tapi disekat oleh keluarga mertua dia, ipar dan juga pak mertua sekat. Dia tarik anak dia lari pergi Madinah. Ipar dia tarik, berebut anak, tarik punya tarik, akhirnya terputus tangan anak tu, tercabut tangan budak tu. Sakit, menangis budak tu. Dia punya sedih, terpaksa ditinggalkan anak isteri sebab dia tak mampu nak melihat kesakitan isteri anak dia. Akhirnya dia hijrah ke Madinah berseorangan, meninggalkan anak isteri, yang pada dia belum tentu lagi dia ada peluang untuk kembali bertemu anak isteri dia dekat Mekah. Belum tentu, sebab Nabi tak bagi jaminan pun siapa hijrah ke Madinah akan balik ke Mekah. Maknanya kalau isteri dan anak tertinggal di Mekah, belum tentu dia berpeluang untuk bertemu anak isteri dia nanti. Tapi dia kena juga hijrah. Kenapa tuan-tuan muslimin muslimat? Pada saat tersebut agama Allah lebih memerlukan dia. Ditinggalkan anak isteri. Nabi sayang Abu Salamah. Nabi sebut Abu Salamah antara sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Perjuangan tuan-tuan, bukan untuk dia, untuk agama. Nabi sayang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi sewaktu keluar dari Madinah, dia bawa segala hartanya, tetapi disekat oleh pemimpin Mekah. Kau tak boleh bawa keluar harta kau ke Madinah. Apa kata Suhaib? Tuan-tuan, memang Suhaib sangat perlukan harta bawa ke Madinah. Satu, untuk nak bina kehidupannya baru dekat Madinah. Nabi tak janjikan apa-apa di Madinah. Rumah siapa akan tinggal, makan apa, duduk kat mana. Nabi tak janji apa-apa. Nabi kata hijrah ke Madinah, itu sahaja. Itu sebab orang Mekah sangat memerlukan harta hijrah, tetapi disekat. Dia nak bawa harta tu tadi nak bantu Nabi dalam berhidup dakwah dekat Madinah. Tuan-tuan muslimin muslimat, disekat. Dia kata dekat pemimpin Mekah, kalau dengan sebab harta ini kau sekat aku hijrah ke Madinah, mulai hari ini aku tinggalkan segala hartaku di Mekah. Hijrah aku bukan kerana harta, hijrah aku kerana Allah dan Rasul. Tinggal. Nabi sayang, Nabi sangat sayang kepada Suhaib Ar-Rumi. Abdurrahman bin Auf, antara sahabat Nabi yang kaya tetapi meninggalkan harta di Mekah, hijrah untuk Allah dan Rasul. Sampai Nabi doa untuk muhajirin, kalau balak ni berlaku pada zaman engkau tak ada pada waktu tersebut. Tuan-tuan, kalau kita nak dapat doa yang sama dari Nabi SAW, hidup kita perlu hidup seperti muhajirin. Hidup seperti muhajirin. Hidup bukan untuk kita semata-mata, hidup untuk orang, hidup untuk agama. Suami yang bekerja dapat duit gaji untuk isteri dan anak semata-mata, untuk mak ayah dia. Memang portion untuk kita ada, bahagian untuk kita ada, tapi kebanyakannya untuk orang. Isteri yang hidupnya berkorban untuk suami, selepas isteri bersetuju saja untuk menjadi pasangan kepada suami dia, sah saja akad nikah,
Isteri kena korbankan dirinya untuk suami dia, korban diri untuk suami. Itu sebab tuan-tuan muslimin muslimat, orang yang berkorban ni, AJK surau berkorban hayatnya, hidupnya untuk surau ni, jaga elok-elok, buat program elok-elok, jiwa dekat surau dah. Kita jemaah walaupun bukan AJK kan, tapi sayang dekat surau ni, rumah Allah Ta'ala. Dia sanggup habiskan duit untuk surau ni, untuk agama Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang macam ni Nabi doakan, kau selamatlah daripada azab, kau selamat daripada wabak penyakit. Kita akan dapat doa yang sama daripada Nabi terhadap muhajirin itu tadi, dengan sebab hidup kita seperti muhajirin. Itu sebab pasak kat diri masing-masing. Kita berkorban untuk isteri anak orang lelaki, korban untuk agama, jadi orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Jadi pemimpin dapat jawatan, kau memimpin kena ingat, kau jaga syariat tu elok-elok, agama kena jaga elok-elok, agama duk nombor 1 dulu. Jawatan bukan dibanggakan, orang katakan jawatan ni adalah amanah daripada Allah. Sejauh mana engkau memikul agama Allah dengan jawatan yang kau ada tu. Bukan seronok-seronok je begitu, bukan. Muslimin muslimat, Nabi doa untuk muhajirin. Punya Nabi sayang kepada muhajirin supaya jauh daripada wabak penyakit. Tuan-tuan muslimin muslimat, apa kata Nabi? Nabi kata jika kamu, 5 perkara jika kamu ditimpa bala oleh Allah Ta'ala, aku berlindung kepada Allah agar Allah agar tidak kamu berada pada waktu itu. Lalu Nabi sebut satu-satu bala bencana itu tadi, sampailah Nabi kata, dan tiada muncul zina pada sesuatu kaum, mereka mengerjakannya secara terang-terangan, melainkan akan merebak pada kaum itu penyakit ta'un serta penyakit-penyakit yang belum pernah dikenal dahulu pada zaman datuk nenek mereka. Kata Nabi, antara bala bencana yang akan berlaku pada zaman kita ini adalah bila merebak secara meluasnya penyakit ta'un serta penyakit-penyakit yang belum dikenal pasti, dikenali oleh datuk nenek moyang kita dahulu. Tuan-tuan, disebabkan apa benda ini berlaku, tuan-tuan? Nabi sebut ada satu masalah yang besar berlaku dalam masyarakat kita, dalam kaum kita. Apa dia? Bila zina yang berlaku secara terang-terang dalam masyarakat kita pada hari ini. Nabi kata bila zina ataupun maksiat dilakukan secara terang-terang. Hari ini tuan-tuan muslimin muslimat, anak lawan mak bapak tanpa rasa malu. Orang sebelah rumah dengar, tak ada rasa malu. Hari ini berapa ramai orang tinggalkan sembahyang tanpa rasa malu secara terang-terang. Hari Jumaat boleh lagi shopping orang lelaki tu. Nak sangka baik dia ni bermusafir, tengok rumah sebelah rumahnya kan, musafir bendanya. Terang-terang buat salah. Budak naik motor lelaki perempuan pergi sekolah, balik sekolah. Ada pula dengan izin mak bapak pula. Bapak, mak pesan ke budak lelaki tu, makcik dengan pakcik ni kerja, nanti tolong tumpangkan anak makcik, dia kata. Mangkuk ayun betul, dia kata. Boleh pula minta tolong saudara, tak apa lagi lah kan. Ini yang tak ada kena-mengena ni. Alah bang, anak dah tunang dah bang, apalah salah sangat dia nak keluar berdua. Allah. Maksiat di atas izin mak bapak. Muslimin muslimat, masyarakat hari ni terang-terang bertelagah dekat Facebook, dekat Instagram kan, terang-terang dekat media sosial, fitnah orang, aibkan orang tanpa rasa malu. Ini maksiat terang-terang tuan-tuan. Budak berzina, ada yang laki bini ni yang bersama ni, yang bersetubuh ni, duk rakam pun ada. Punya perangai orang pada hari ni. Budak berzina, dah lah buat dosa, buat video pula, letak kat Twitter, orang tengok benda tu. Facebook memang kena block, Instagram kena block, YouTube kena block, tapi dekat Twitter tak boleh nak block. Tapi jangan pergi cari lah depan ni kan. Saya nak sebut betapa tak ada perasaan malu, maksiat dilakukan secara terang-terang. Dosa hari ni. Dulu zaman kita muda-muda dulu banyak juga maksiat, bukan tak ada maksiat.
Cumanya kita selamat apa? Zaman kita handphone tak ada, rakaman video tak ada, internet pun tak ada, media sosial pun tak ada. So selamat kita. Kalau adalah benda-benda tu, tak kesurau kita, malu kita kan, tersebar luas gitu. Saya pun tak ceramah kat sini, malu saya. Perangai kita dulu kan. Tu sebab dia jadi ahli politik tu bahaya sungguh kan. Cerita kau masih kecil-kecil semua keluar balik, tak? Orang aibkan kita. Itu belum masuk lagi, orang dah berubah. Elok dah, baik dah orang tu, tapi sebab ada jahat dia orang, bongkar, aibkan balik cerita yang sebelum-sebelum ni. Terus jadi jahat balik budak tu. Memang budak tu jahat dulu, dia pernah buat salah, memang dia mencuri dulu, memang dia isap dadah dulu, tapi lepas keluar dari pusat serenti, dia dah taubat dah. Tapi jahatnya kita bongkarkan balik cerita yang sebelum dia bertaubat tu. Daripada elok jadi baik budak tu, terus jadi jahat dengan sebab kejahatan manusia, buka aib orang. Tu pasal kita ni bila orang nak berubah, tolong bagi harapan untuk dia berubah. Jangan condemn orang. Aku tengok muka kau ni tak ada lah, tak ada harapan muka kau ni kan. Memang tak ada harapan berubah. Daripada elok nak berubah, orang tu langsung tak berubah. Hari ni diaibkan secara terang-terang. Tuan-tuan, Allah murka benda ni. Allah sangat marah. Allah sangat marah bila dibuat secara terang-terang, memalukan. Benda boleh diam-diam, kau bongkar benda tu. Kisah suami isteri dalam rumah, ada pula orang lain yang bongkarkan dekat luar. Kau aibkan orang secara terang-terang. Allah marah, Allah bagi amaran. Tapi langsung tak terkawal benda ni tuan-tuan dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, sampai kepada kemuncak kemarahan Allah Ta'ala, yang Nabi sebut dalam hadis. Melainkan akan merebak pada kaum itu penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah dikenal dahulu pada zaman datuk nenek mereka. Inilah tuan-tuan antara sebab COVID-19 ni berlaku, antara tanda kemurkaan Allah Ta'ala kepada hamba dia. Melampau sangat dah korang ni. Tuan-tuan, kalau ada perintah berkurunglah malam ni, katakanlah bermula besok kan. Tuan-tuan muslimi muslimat, itulah antara cara Allah nak mengawal manusia daripada hidup songsang, daripada hidup bersosial tanpa ada syariat. Allah tengok teruk sangat masyarakat ni, teruk sangat dah masyarakat kena buat sesuatu ni. Allah lebih tahu tentang kemampuan manusia kan. Tuan-tuan, mungkin dengan bila ada perintah berkurung, orang semua berkurung dekat rumah masing-masing, lantas maksiat pun akan berkurangan dekat situ dah. Kuranglah maksiat dekat situ. Mungkin caranya begitu Allah Ta'ala buat. Antara sebab cara Allah Ta'ala nak kawal, buat satu benda ni, orang takut dah nak keluar dari rumah. Stop sekejap aktiviti sosial kita, tak ada lagi dah. Orang yang buat dosa tu pun takut mati. Bukan tak takut mati tu, berhenti dia sekejap, dah keluar malam-malam, berhenti keluar malam. Budak-budak kita hari ni bukan kira agama pun, kalau dia nak berzina ada perempuan hari ni, semua disapunya. Melayu lah, dengan Cina, dengan India, semua disapu lah. Orang yang dah ketagih seks ni kan, kemarut seks ni tuan-tuan, kan kira benda dah. Laki orang, bini orang, jalan sekali je kat situ. Cuma kita tak tahu sangat cerita gitu kan. Tapi tersebar terlampau luas benda ni tuan-tuan muslimin muslimat. Bila Allah Ta'ala kenakan penyakit begini, wabak begini, stop sekejap semua benda tu. Kalau kata 10 hari lah, 5 hari ataupun 10 hari, so 10 hari ni tuan-tuan muslimin muslimat, cara Allah nak mengawal pergerakan hamba dia. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila dah kumpul balik semua dekat rumah masing-masing, bapa, mak kumpul kat rumah masing-masing, untuk apa tuan-tuan muslimin muslimat? Ini satu lagi hikmah. Allah sangat tahu sebenarnya masyarakat kita pada hari ini, institusi kekeluargaan rumah kita sangat teruk, sangat rapuh sebenarnya. Bapa balik kerja malam, mak hal masing-masing, anak keluar malam. Nak buat macam mana sekarang ni, bersepah-sepah ni semua orang ni. Anak malam merayau. Tuan-tuan muslim muslimat,
turun wabak COVID-19. Kerajaan kata semua kena duduk kat rumah masing-masing, kumpul balik mak bapak dengan anak-anak. Inilah cara antara Allah Ta'ala nak harmonikan balik keluarga. Duduk kumpul dekat rumah tu bukan buat hal masing-masing. Jemaah dekat rumah lah. Kita semua panggil balik anak kita, isteri kita, jemaah dekat rumah. Mungkin anak kita ramai tercicir kan. Ada anak yang tercicir sembahyangnya, tak sempat nak tengok. Allah buat begini tuan-tuan, kita akan sembahyang dekat rumah masing-masing nanti kan. Kalau kata berlaku begitu, berjemaah dengan anak isteri kita semua. Allah nak biar supaya kita kembali hidup dalam hidup berkeluarga sunnah kita ni. Balik kepada syariat. Makan sama-sama suami isteri, anak-anak, borak, harmonikan, berbual gitu. Tengok TV sama-sama, makan sama-sama. Itu antara hikmah tuan-tuan. Bukan saja-saja ni. Betul benda ni menakutkan. Setengah nampak takut kepada kematian. Dalam waktu yang sama, apa kebaikan dia? Inilah kebaikan dia sebenarnya. Nak bagi kumpul balik keluarga ni, kau hidup balik elok-elok. Dulu kau balik malam, tuan-tuan, bila dah berlaku macam ni, katakan office pun akan tutup awal kan. Adalah yang akan kerja sampai lewat malam, yang berkaitan dengan perubatan contohnya, yang berkaitan dengan keselamatan, itu memang tak akan balik awal lah. Tapi yang lain, bahagian pentadbiran, apa yang kait lain, semua balik awal lah kat situ lah. Settlekan apa-apa kerja, balik. Itu pun ada juga company yang minta dia punya staff dia cuti tanpa gaji kan. Cuti tanpa gaji, siapa nak cuti tanpa gaji kan? Cuti kerja dari rumah ada. Work from home ni memang dah ada, dah ada yang dah buat dah. Tuan-tuan, itu sebab kerja kita pada hari ini sama-sama bantu untuk memberhentikan maksiat yang banyak berlaku pada hari ini. Bila wabak ni menyerang negara kita, tuan-tuan, dia takkan kena kepada pelaku maksiat. Semua kena. Dia takkan kena pada pelaku maksiat semata-mata. Semua orang kena. Kita juga ada kemungkinan besar boleh kena. Kenapa muslimin muslimat? Aku baik kot, aku sembahyang kot. Tapi sebab diamnya orang yang baik inilah, kita diam, langsung tak menegur orang, tak bagi nasihat pada orang. Sebab tu kita juga kena sama dekat situ. Maksiat ni tuan-tuan, dia kena ingat je. Dia akan berhenti dengan dua cara. Satu, ajak orang buat baik. Dua, cegah orang buat jahat. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dua kena ada. Kita ni boleh ajak orang buat baik, tapi tak semua kita boleh tegur orang daripada buat jahat. Nahi mungkar ni kena ada. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mesti ada dalam kalangan kamu ni, kata Allah, dalam grup kita ni, masyarakat kita, kena ada kumpulan yang kerjanya ajak orang buat baik, cegah orang buat jahat. Contoh apa tuan-tuan muslimin muslimat? Kita ni kena kembali dah. Bila nampak budak-budak malam-malam macam maghrib berlepak kat luar tu kan, dek nak jom sembahyang kat surau, kena ada yang menegur begitu dah. Kalau tak, mereka akan berterusan buat dosa, dan kita akan jadi baik sampai bila-bila, tuan-tuan perempuan, tanpa kita menegur dia. Sebab itulah Allah Ta'ala murka. Diamnya kita sebagai orang yang beriman ni tadi. Itu sebab kerja kita kena ngajak orang kepada kebaikan. Ajak orang. Bukan orang lain pun tuan-tuan, bukan orang lain, anak-anak kita pun cukup dah sebenarnya. Anak-anak kita cukup. Kalau semua mak bapak berperanan dengan anak masing-masing, bab solatnya, hari minggu ni lah saya tak ingat, hari Rabu, hari Khamis baru ni, dalam minggu ni saya ceramah dekat sekolah kat KL. Budak tak ramai, KL budak tak ramai. Budak dalam 300 lebih, 400 lebih je. Dia tak macam Sarjana Impian, budak sampai 2000 lebih kan. KL sekolah memang tak ramai budak. Tuan-tuan muslimin muslimat, dia tanya soalan kat budak-budak, subuh pagi tadi siapa yang sembahyang? Ramai jugalah yang sembahyang. Lagi 300 tu dalam, saya ingat 50-60 sembahyang lah. Okey lagi lah. Saya tanya lagi soalan, siapa yang pernah tinggal sembahyang? Semua orang pernah tinggal sembahyang. Kita pun pernah tinggal sembahyang kan. Dia masuk soalan ketiga, siapa yang pernah tinggal sembahyang dan dah habis qada semua sembahyang yang tertinggal tu dulu? Daripada beratus tu tuan-tuan, yang kat tangan seorang je. Seorang kat tangan. Yang seorang budak ni berkebetulan baru pindah kat sekolah tu, dari sekolah Samten masuk ke situ.
Cukuplah semayang dengan budak tu. Yang lain habis. Tuan-tuan, saya nak beritahu, dari 300 lebih, seorang angkat tangan. Kita punya data, kiraan kasar kita, cuma 1% saja budak yang cukup sembahyang. Dan rata-rata, kalau tuan-tuan, saya sebab banyak ceramah, banyak program saya dengan budak-budak kan. Tuan-tuan, anak kita yang betul-betul cukup solat dekat sekolah ni, 10% je. 10% je. Dia takkan lebih daripada 10%. Budak sembahyang, tapi sembahyangnya waktu tertentu saja. Subuh cicir habis. Habis. Melainkan kalau ustazah dekat sekolah kata kat budak-budak ni qada balik subuh tu. Yang berat kan, masa rehat qada subuh. Orang yang tinggal sembahyang wajib ni tak payah sibuk buat benda sunat lah. Selesaikan yang wajib dulu. Bangkit qiyamulai pun buat yang wajib dulu. Solat duha pun buat yang wajib dulu tu. Jangan sibuk yang sunat. Wajib pun tak selesai lagi. Habiskan yang itu dulu. Tapi kalau dia buat benda tu pada waktu, katalah malam kan, malam dia bangkit buat qada, qada tu dikira sebagai qiyamul lail walaupun qada solat. Dapat juga pahala kat situ. Dia macam ni lah tuan-tuan, katakanlah nanti kerajaan umumkan kena sembahyang dekat rumah masing-masing kan. Tuan-tuan jangan risau. Kita kan sayang sembahyang berjemaah kan, 27 kali ganda sembahyang tu. Walaupun sembahyang di rumah masing-masing, tetap juga dapat pahala sembahyang berjemaah. Bagi orang yang memang berkeinginan untuk berjemaah tetapi disekat, tetap juga dapat pahala berjemaah. Tu jangan risau. Walaupun dekat rumah kita seorang-seorang, tetap juga dapat pahala. Ini berlaku zaman Nabi dahulu. Sahabat Nabi yang berkeinginan nak datang kat masjid sembahyang, tapi sebab balik perang cedera semuanya, tak mampu, tak boleh nak ke masjid, darah apa semua, Nabi kata tetap juga dapat pahala berjemaah walaupun sembahyang dekat rumah. Tetap juga gitu. Sebab tuan-tuan muslimat, mulai hari ni kita kena mengajak orang kepada kebaikan, terutama anak-anak kita yang paling dekat dengan kita pada hari ini. Memang data saya dapat tuan-tuan, saya ceramah, memang saya akan tanya budak-budak, kalau nak tahu baik tak baik budak tu, start dengan solat je dahulu. Saya ceramah dengan 800 orang lebih budak tingkatan 5 berkaitan dengan motivasi peperiksaan ni. Cerita dak budak lah. Orang dewasa saya tak, orang dewasa kalau sebab team building ke program kursus stress management, saya tak akan tanya depan-depan lah. Orang dewasa kan malu pula diorang kan. Tak budak 800 lebih budak tingkatan 5 yang cukup solat 20 lebih saja, 22 lebih kurang macam itu. Baki 700 lebih tak cukup sembahyang. Ni cerita budak kita pada hari ni. Tuan-tuan, yang saya nak sebut, benda ini berleluasa. Punca datang daripada mana? No, bukan orang lain, mak bapak. Jangan yakin sangat anak kita sembahyang bersendirian. Jangan yakin. Balik ni cek betul-betul anak kita sembahyang syak ataupun tidak. Itu benda wajib. Belum cerita sembahyang, belum cerita baca Quran lagi. Itu sebab tuan-tuan muslimat, sama-sama kita usaha sungguh-sungguh. Boleh berhenti, insya-Allah wabatnya akan berhenti. Tetapi apa usaha kita nak memberhentikan dia? Kita dah tahu puncanya tadi, bila maksiat berleluasa kan, itu punca. So kerja kita semua orang, bukan AJK surau. Kita sebagai mak bapak, berhentikan maksiat dalam keluarga kita dahulu. Berhentikan. Jangan rasa nak okey kot tuan-tuan, waktu anak kita bersendirian, anak kita di belakang mata kita yang kita tak nampak, macam-macam dia buat sebenarnya. Kita tak tahu. Berbual dengan anak, balikkan anak kepada agama. Jangan cakap anak tuan-tuan, anak saya pun sama. Orang kata anak ustaz baik. No, saya kenal anak saya macam mana, pergaulan dia. Cuma kita ada keyakinan pada anak kita. Kita kenal anak kita, insya-Allah dia sembahyang, kita tahu dia akan sembahyang. Tapi dalam handphone dia dengan siapa dia berbual, kita tak tahu. Makwa mana yang ada, kita pun tak tahu. Yang itu nak kena baiki balik, tarik. Bermula dengan apa? Bermula dengan beribadah bersama-sama dengan anak. Kembalikan yang elok benda tu. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimat, insya Allah. 1 minit lagi, InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita usaha sama-sama berhentikan maksiat di keliling kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala kawal betul-betul. Mohon pada Allah buat solat hajat dekat rumah masing-masing, agar Allah Ta'ala kawal COVID-19 di negara kita dan semua tempat, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada penyakit ini nanti, insyaAllah. Wallahu a'lam.
InsyaAllah tuan-tuan, saya buka office di Prima Saucana, tak jauh daripada tuan-tuan kan. InsyaAllah bulan 4 ada daurah kitab. Kalau tak ada halangan, fik Ramadan berkaitan dengan Ramadan, so saya jemput tuan-tuan datang secara percuma saja dekat sana. Memang saya wakafkan tempat tu untuk buat. Kalau tak ada COVID-19 ni dikawal, insyaAllah ramai-ramai datang kat sana. Tapi kena daftar lah, sebab saya cari 60 orang saja. Tempat tu tak besar kecil. Saya bawa Ustaz Syed Syahrizan untuk buat daurah fiqh Ramadan tu nanti. Kalau ramai orang, kita buatlah kat surau ni nanti, InsyaAllah, percuma je. Benda tu tak bayar pun, sebab saya cari dana untuk nak buat benda tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم استغفر الله الله أكبر الله أكبر